والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati pengacara majlis kita sebentar tadi, Puan Maimun ya? Macam mana datang Maimun pula? Okey, Puan Syamsiah Ibrahim ya. Terima kasih Puan Syamsiah. Sedap pantunnya, belum tahu macam mana nak membalasnya ya. Nak menjawab pantunnya. Yang saya kasih, yang saya hormati Kak Nuraisha yang menghubungi saya pada petang ini, ibu-ibu, puan-puan, seluruh ahli lembaga kebajikan perempuan Islam Subang Jaya, betul ya? Ahli-ahli jawatan kuasa, orang-orang kuatnya semuanya yang hadir pada mesyuarat agung pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah sihat. Lebih dahulu saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada puan-puan, umi, kakak-kakak, adik-adik semua yang telah berjaya menganjurkan program yang penting pada petang ini untuk persatuan kita, untuk pertubuhan kita, sebagai tanda usaha kita memberi manfaat kepada masyarakat kita. Setinggi-tinggi tahniah, alhamdulillah. Boleh kita berikan tepukan untuk diri kita, alhamdulillah. Tapi jangan lupa bahawa segala-galanya yang menggerakkan kita, yang membawa kita kepada usaha ini pada petang ini, ditambah dengan program ini memasukkan slot untuk tazkirah dalam masa 1 jam ini. Semua perkara yang kita lakukan ini tidaklah berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak lengkap kalau kita sekadar memberikan tepukan kepada diri kita atas usaha ini, bukan pada sesiapa, tetapi nak membangunkan semangat kita untuk terus bermanfaat sesuai dengan tajuk kita pada petang ini. Tak lengkap sekiranya tidak juga kita mengucapkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Umi, boleh kita gemakan Dewan Masjid Al-Mu'minun ini dengan sebutan lafaz yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita membesarkan Allah, memuji Allah, bersyukur pada Allah. Boleh Mi? Alhamdulillah. Kita nak sebut alhamdulillah sama-sama Mi. Kita gemakan lebih kuat daripada tepukan tangan kita tadi. Boleh ya? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dalam hati Umi sambil Umi duduk, Umi teruslah menyebut alhamdulillah kepada Allah Subhanahu taala. Kalau Allah tak gerakkan hati Umi, tak sampai kita berkhidmat untuk lembaga kita ini. Kalau tidak diberikan kekuatan jasad pada kita, fizikal pada kita, hati pada kita Mi, tak ke manalah kita. Syukur Allah masih pinjamkan lagi kaki kita. Pegang kaki Mi, pegang kaki. Dalam Mi pegang kaki tu Mi, jangan masa nak urut dia lenguh aja Mi pegang ya Mi. Masa dia bawa kita sampai ke masjid tak pegang pula. Masa sakit aja pegang ya Mi. Masa ni Umi peganglah kaki Umi. Dalam itu Umi sebut hati, kaki, esok kau jadi hujjah bagi aku ya kaki. Hujjatun lana wa laisa hujjatun alaina. Kaki, kau jadilah hujah bagi aku. Kalaulah kiranya amalan aku ni sikit ya Allah, berbanding dosa aku yang melaut ya Allah, tapi ada pada kaki ini ya Allah
yang aku berdiri, yang aku jalan, yang aku pergi bantu orang di mana-manalah ya Allah. Yang kaki ni pernah berkhidmat untuk agama, untuk masyarakat ya Allah. Kau terimalah amalan ini ya Allah menjadi jariah bagi aku. Kau terimalah amalan ini ya Allah bagi hujah bagi aku. Hujah bagi kita tu maksudnya apa Mi? Hujah baik, hujjatun lana wa laisa hujjatun alaina. Hujah bagi kita pada benda baik. Esok tak gerak kaki yang kita pegang tu. La tazulu qadama 'abdin hatta an tas'al bi arba' atau tus'al bi arba'. Tak gerak kaki kita sehinggalah ditanya 4 perkara. Apa 4 perkara yang akan ditanya kelak Mi? Hari ni kita pegang dan letak niat dalam hati kita. Kau terima ya Allah barang apa aku buat dengan kaki ni ya Allah. Bawa dia ke tempat-tempat yang baik ya Allah. Bawa dia kepada khidmat yang baik ya Allah. Bawa dia kepada albir ya Allah. Bawa dia kepada al-khair. Albir, buat baik. Esok tak gerak kaki tu kecuali ditanya 4 perkara. An jasadihi fi mablagh. Badan kamu, jasad kamu, apa kamu dah buat dengan jasad tu? Alhamdulillah Allah, petang ni aku tinggal kejap dapur aku. Aku tinggal jat suami aku tinggal jat cucu aku. Tapi tak boleh lama ni, kejap lagi nak pergi ambil. Aku tinggal sekejap ya Allah. Aku nak tengok kerja yang ni pula ya Allah. Mudah-mudahan keputusan yang dibuat keputusan yang baik ya Allah. Diberikan hidayah yang betul dalam hidup aku. Ambil kira lah ya Allah barang sedikit. Kita kan mengharap dengan Allah. Dosa kan lebih banyak daripada kebaikan kita. Tak sombongkan dengan Allah SWT. Besok akan ditanya satu jasad kamu termasuk kaki kamu, tangan kamu, mata kamu, telinga kamu, semua ni ya Allah. Mudah-mudahan menjadi hujah di kala mulut dah tertutup. Mulut tak boleh cakap. Dulu aku masa hidup kaki aku ni ke masjid ya Allah. Dulu masa hidup kaki aku ni mana orang sakit aku tak ziarah. Dulu masa hidup mana cucu aku nak aku hantar. Dulu masa hidup aku nak pergi pasar. Dulu masa hidup aku kerja ya Allah cari rezeki halal. Masa atas dunia boleh cakap mulut. Esok nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulihim. Nanti kaki kamu yang jadi saksi. Nanti tangan kamu nanti yang bercakap. Esok mulut tak cakap. Kaki yang hari ini tak bercakap akan jadi hujah. Jadi saksi dia cakap. Bila ditanya 4 perkara sampai tak gerak kecuali ditanya, nanti kaki akan kata, apa dah buat dengan kaki? Alhamdulillah yang kita sebut. Mudah-mudahan dengan sebab itu, ya Allah sihatkan lagi tubuh badan kita. Kerana kita niat kaki nak pakai jauh, badan nak pakai, tangan nak pakai, usia nak pakai. La tazidu fil umri illa al-birra. Tak akan bertambah umur kau kecuali dengan kebaikan. Maknanya apa Mi? Bertambah aja doktor. Setahun ke setahun ni. Alhamdulillah. Maksudnya bukan bertambah kuantitinya Mi, tapi bertambah barakahnya. Bertambah barakah pada umur adalah dengan kebaikan-kebaikan. 3 lagi akan ditanya. An umrihi fi mafna. Umur kamu, apa kamu buat? Apa yang kamu dah gunakan pada usia kamu? Mari buat quick survey. Berapa ramai di antara kita ini yang usianya 30-an? Macam nak lelong aja doktor ni. Tak ada, Alhamdulillah tak ada. 40-an. Tak ada juga 40-an, 50-an. Janganlah malu, wakil saya ada lah. Wakil 50-an ada? Alhamdulillah ada. Yang lain, awak nampak muda-muda Dahsyat betul LPKI ni. Nampak muda-muda. Tengok Mi,
Nanti akan ditanya umur Mi. Alhamdulillah, pada usia berapa umur Umi dapat lagi menyumbang bakti. Syukur Mi, Alhamdulillah. Sebab itu nanti nak doa panjang umur supaya dengan panjang umur dapat berbakti. Boleh tak Mi minta panjang umur? Boleh. Siapa kata tak boleh minta panjang umur? Kan Allah dah tulis qada dan kadar kita, umur kita dah tertulis di Lauh Mahfuz. Nak minta apa lagi, doktor? Bukan. Minta panjang umur untuk bertambah manfaatnya, untuk bertambah ketaatannya kepada Allah SWT. Antaranya doa seperti yang diajarkan, dibacakan oleh Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah remaja kanak-kanak yang hidup bersama dengan baginda Rasulullah SAW, khidmat 10 tahun. Nabi tak pernah marah pun dia. Antara orang yang tahu berapa banyak uban Nabi. Asyad, berapa banyak uban Nabi dia tahu. Selain daripada Sayyidina Abu Bakar, dipendekkan cerita, apa doa Nabi yang di situ ada umur yang bermanfaat. Yang kerana umur bermanfaat dengan kebajikan, dengan kebaikan, maka berkatlah umur itu, bertambahlah berkatnya pada umur itu. Allahumma atil hayatahu, itulah awal sekali. Ya Allah, panjangkanlah umurnya Anas bin Malik. Belakang ada 6 lagi. Yang 6 tu mesti hidup bersama dengan yang pertama tu. Tak ada arti panjang umur bukan sekadar ya Allah panjangkan umur aku di situ je. Tetapi kau nak panjang umur supaya apa? Supaya bermanfaat dan taat. Di belakangnya ada. Apa dia yang di belakang tu? Allahumma atil hayatahu wa wassi' lahu fi darihi. Ya Allah, panjangkan umurnya, luaskan rumahnya. Mi, boleh ke luas rumah kalau tak kerja, Mi? Boleh, Mi? Nak luas rumah macam mana, doktor? Fulush, tak ada fulush. Duit tak ada nak upah orang ni, nak tambah dapur kat belakang. Oh, sono, dapur luas katanya. Senang anak cucu balik. Nak tambah, nak kena ada duit, nak kena ada duit. Duit boleh turun daripada langit ke? La tumtiruz zahab wal fidda minas sama'. Marah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, orang peluk tubuh, kerana dia kata la tumtiruz zahab minas sama'. Kerana emas tak akan turun dari langit kecuali kau bekerja, kecuali kau berusaha. Nah, sebab itu panjang, luas rumah, selesa rumah. Bermaksud kau harus bekerja kalau kau nak umur kau panjang. 1. 2, bukan sekadar bermaksud Nabi mendoakan wawasi' lahu fi darihi, luaskan rumahnya. Bermaksud siapalah rumahnya dah habis sampai ke pagar dah, nak luas mana lagi, doktor? Minta lah macam mana pun. Nampak gaya tak ada harapan dah. Kalau orang duduk kondo, duduk apartmen, duduk flat, sedih pula doktor cakap luaskan rumah. Macam mana lah, tak nampak gaya lah nak luas rumah katanya kan. Maksudnya bukan sekadar pada persegi luas lebar, Mi, tapi pada barakahnya juga. Lihat tok nenek kita rumah kecil je, Mi, tapi hidup nyaman, damai, bahagia. Tak pada luasnya saja, tapi pada barakahnya. Begitu juga luas rumah kerana Al-Quran. Yang ketiga, luas rumah kerana Al-Quran. Sebab itu di dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan la taj'al buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Kubur ada luas, luas ni ada. Kita ada tanah luas, kita nak besar kubur kita macam ni boleh? Tak ada kubur yang luas ya, Mi. Cukup-cukup berapa dalam, berapa persegi lebarnya ya, Mi, ya. Kan sempit, kan gelap, kan takut. Jadi apa maknanya jangan jadikan rumah kamu macam kubur yang sempit, yang gelap,
yang takut, iaitu selamatkanlah rumah kamu, luaskanlah rumah kamu, terangkanlah rumah kamu, lebarkanlah rumah kamu dengan Al-Quran. Baca Quran, itu antaranya. Yang ketiga yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kena ada bersama dengan umur yang panjang, 6 lagi di belakang. Semuanya manfaat dan taat. Iaitu yang ketiga didoakan oleh Nabi, Allahumma atil hayatahu wasi'lahu fi darihi wa akthir malahu wa waladahu. Banyakkan hartanya. Dah kena kerja, kena ada kesungguhan, kena tolong menolong. Wa akthir malahu wa waladahu, dan anaknya umur panjang, rumah selesa, anak ramai. Maksud anak ya zuriat orang cucu dah. Jangan cerita anak dah ya Doktor ya, cerita cucu dah sekarang. Alhamdulillah rezeki luaskan rumahnya, banyakkan hartanya, ramaikan anaknya. Waghfir lahu, yang keempat, ampunkan dosanya. Sebab itu Umi kalau minta, panjangkan umur aku ya Allah, ramaikan zuriat aku ya Allah, tambahkan rezeki aku ya Allah, luaskan rumahku ya Allah dengan keberkatanmu, ampunkan dosaku. Boleh dapat keampunan kalau tidak taat dan beri manfaat? Dah tentu tidak. Ampunkan dosanya. Yang kelima, wa barik lahu fima ataitahu, berkatkan apa yang kau beri kepadanya. Sebab tu umur panjang tanpa keberkatan tidak ada maknanya. Sebab tu saya datangkan dalil tadi, iaitu la tazidu fil umri illa al birra, tidak akan bertambah umur kecuali dengan kebaikan. Nak berkat kita buat semua ni, minta dengan Allah Subhanahu taala supaya berkat. Dan yang akhir sekali, bila ada manfaat, ada taat, ada dalam doa yang diajarkan, dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik yang diberi oleh ibunya, namanya Ummu Sulaim. Dahsyat. Ini cara Ummu Sulaim nak bantu baginda Rasulullah SAW, nak bagi manfaat dalam perjuangan baginda Rasulullah SAW. Hantar nak bagi harta, tak ada Yang ada harta bagi harta. Ada tanah di Khaybar. Siapa ada tanah di Khaybar, tanah paling dia sayang, dia dapat tanah itu. Maka dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ada tanah yang aku paling sayang dalam banyak-banyak harta yang aku ada. Apa aku nak buat dengan dia? Nabi kata, beri manfaat. Cara mana beri manfaat? Wakafkan. Siapa yang wakafkan tanah di Khaybar? Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ummu Sulaim tak ada apa nak bagi menurut riwayat, tapi kata kat Nabi SAW, aku nak bantu, ambillah anak aku ni, biarkan dia jadi pembantu kau untuk khidmat dengan kau. Inilah yang diperolehi oleh Anas bin Malik, hasil daripada lidahnya seorang ibu. Dahsyat ini, hebat. Maknya visionary, dia fikir jauh. Hantar anak, nanti anak dapat belajar dengan Nabi, nanti anak dapat khidmat dengan Nabi. Sesungguhnya berkat doa Nabi kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik jadi dua-dua ni Dengan orang dia berkhidmat dengan Allah, dia sangat taat. Kalau kata panjang umur, dia adalah insan yang diberi kurniaan panjang umur oleh Allah. Sehingga riwayat mengatakan Anas bin Malik mengebumikan, aku mengebumikan anak dan cucuku lebih 100 orang yang meninggal mendahului aku. Dek kerana panjang umur yang dia doakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurma, pokok kurma Anas bin Malik lebih banyak hasilnya, berbuahnya berbanding kurma, pokok kurma orang lain. Macam kita katalah, kalau pokok kurma berbuah setahun sekali, dia punya kurma setahun 2 kali berbuah. Rezeki yang
diperolehi oleh Anas bin Malik ini luas, tapi orangnya taat perintah Allah SWT. Banyaknya menghulur untuk orang. Panjanglah cerita kalau nak diceritakan. Saya tadi balik kepada doa yang Nabi beri kepada Anas bin Malik. Akhirnya wadkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Mi, kenapa saya bawa cerita tu Mi? Pasal kita tadi doa supaya umur kita ini berkat. Sebab tadi kita doa, kita kata boleh tak doa, boleh tak minta umur berkat, boleh tak minta panjang umur, boleh, dengan syarat di belakangnya minta supaya berkat. Dengan tadi 6 perkara tadi tu Mi. Yang ketiga apa? Nanti tak gerak kaki tu Mi. Belum masuk lagi tajuk Mi, baru intro. Apa tadi lagi Mi? Nanti tak gerak kaki. Dah tanya jasad, dah tanya umur. Ain malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kau dah ada, dari mana kau dapat, ke mana kau belanjakan? Alhamdulillah, harta ada Mi, kereta ada. Ya Allah, aku ada kereta. Mana bawa pergi kereta? Hari tu pergi tolong orang banjir, pergi hantar bantuan. Ya Allah, hari tu pergi tolong orang sana, hari tu pergi tolong orang sini. Itulah dengan kereta tu. Itulah dengan duit yang ada tu. Mi, mudah-mudahan Mi ya, nanti bila ditanya dari mana kau dapat, ke mana kau belanjakan, dua-dua dapat jawab. Yang terakhir, an ilmihi bima amila fi. Dan yang terakhir, kau ada ilmu, kau tahu apa yang kau gunakan dengan ilmu itu. Banyak yang Umi tahu apabila Umi berpersatuan. Barangkali lebih kita tahu berbanding bila kita sendirian. Dengan ilmu yang kita dapat melalui berpersatuan ini, kita sebar-sebarkan, kita bantu-bantu. Alhamdulillah Mi, pada usia Umi melebihi 50 tahun. Pasal tadi 50 tahun 2 je, maknanya yang lain lebih daripada 50 tahun ya. Malu saya, dahsyat Umi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia Umi dengan keberkatan, dapat terus berkhidmat dan memberi manfaat. Allahumma amin. Mi, amin lah Mi. Umi dah letih mesyuarat ke? Mi dah penat ya Mi? Fikir macam-macam mesyuarat tadi agaknya ya. Nak buat keputusan, nak fikir apa ya Mi? Baiklah Mi, saya kagum dengan Umi, sebagaimana juga yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 yang paling aku cintai dalam dunia. Apabila ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau paling suka, sayang dalam dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 yang dicintai oleh Allah Subhanahu, yang dicintai oleh baginda Rasul SAW. Hubbiba ilayya minad dunya, yang aku paling sayang, paling suka dalam dunia 3 Mi. 1, wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian. Atau bila Umi letak wangi-wangian yang Abah boleh ambil pakai dengan senang, Umi dapat pahala. Sebab Nabi suka wangi-wangian. 2, yang saya nak sebut ni, saya kagum dengan Umi, iaitulah yang kedua, an-nisa, orang perempuan. Yang ketiga, wa ju'ilat qurrata 'ainun fi shalah, yang menenteramkan mata hatiku. Yang ketiga yang paling aku suka, yang menenteramkan mata hatiku adalah salat. Mi, mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat Umi pada usaha-usaha Umi, dengan kebajikan-kebajikan dan aktiviti kemasyarakatan yang dibuat oleh LPKI, mudah-mudahan bukan sekadar menjadikan Umi orang yang bermanfaat di dunia, tetapi juga mendekatkan Umi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala. Orang yang Nabi sebut tadi, aku sayang orang perempuan. Yang kerana sayangnya Nabi kepada orang perempuan dibenarkan untuk menuntut ilmu. Yang kerana sayang Nabi kepada orang perempuan dibenarkan untuk datang masjid. Maka ulama membincangkan tentang saf orang perempuan dan duduk macam mana kat masjid orang perempuan.
Yang kerana sayangnya Nabi kepada orang perempuan itu, maka orang perempuan itu boleh memberikan, menghulurkan khidmatnya dalam hidupnya. Sehingga itulah Umi lihat dan Umi baca bagaimana tokoh-tokoh wanita di dalam Islam. Antaranya seperti Asma bin Abi Bakr. Asma bin Abi Bakr adalah kakak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa khidmat dia mi? Yang sekaligus dalam khidmat itu ada taat mi. Khidmatnya ialah dialah orang yang membawa makanan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Bila Nabi berhenti di Gua Thur mi, yang datang bawa makan kepada dia. Ini khidmat yang bawa manfaat. Sampai kita dapat pada hari ini berkat hijrah Nabi dengan Islam yang tersebar luas. Di sana ada khidmat dan manfaat yang dimainkan oleh seorang wanita, iaitulah Asma. Apa dia buat ketika Nabi berada di dalam Gua Thur? Maka yang membawakan bekalan makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar adalah Asma. Riwayat menceritakan bagaimana Asma mengoyak tali pinggang dia menjadi dua. Sebab itu dia juga digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Zatun Nitaqain, yang memiliki dua tali pinggang ni. Kita ada pakai tali pinggang. Itu zaman saya sekolah menengah dulu, doktor. Saya zaman sekolah menengah dulu pakai tali pinggang besi tu ni. Ni pernah nampak yang besi berkerawang-kerawang. Sebelum daripada itu kain perca saja. Koyak kain perca jadi panjang, ikat kan, buat bunga, ada buat bunga, lipat bunga. Saya merasa tu buat bunga bagi cantik, ikat dengan tali perca. Lepas tu dah pandai sikit, up sikit, pergi pasar malam beli tali pinggang besi tu, warna putih tu. Sekarang ada ke tidak? Jadi barang antik apa Tengok, hanya dengan tali pinggang dia boleh memberi manfaat. Sehingga itu dia mendapat julukan dua tali pinggang. Satu tali yang diikat di pinggangnya, ya betul. Dua tali mengikat makanan yang dia nak bawa naik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umi kena bayangkan, bukan tali pinggang itu saja, tetapi keadaan dia nak pergi tu adalah keadaan yang penuh risiko. Kalau orang tahu dia pergi tu kerana bawa makanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa akan berlaku kepada dia? Dalam keadaan ketakutan, bukan tak takut, kerana Nabi dicari, sedang dicari oleh orang kafir Quraisy. Dia pergi dalam keadaan risiko yang tinggi, nyawa mi. Baik itu hari ni kalau kita berkhidmat, kita tolong, kita buat apa-apa untuk manfaat mi kan, kita bayangkan bahawa apa yang aku lalui jauh lebih mudah daripada apa yang pernah dilalui oleh wanita-wanita pada zaman Nabi itu, sebelum daripada hijrah Nabi. Ini memberikan kepada kita mudah-mudahan semangat. Memang tidak boleh disamakan, tetapi dengan membacanya mengambil ibrah. Tak akan boleh disamakan kerana dunia kita dunia yang jauh berbeza, langit bumi kata bahasa kita. Nah, bukan sekadar dalam keadaan risiko mi, jalan yang nak dilalui pun adalah jalan yang sangat susah mi kan. Kalau hari ni kita pergi umrah, mutawif kita ajak kita pergi Gua Thur. Siapa nak pergi Gua Thur kata dia kan nak pergi Gua Thur mengambil masa berapa lama mi nak naik ke atas tu? Ikut stamina mi. Kalau macam ni punya kuat ni, nampak gaya 40 minit boleh sampai. Kalau tak berapa nak kuat mi, barangkali boleh 1 jam. Itu dalam naik tangga dah cantik mi. Bayangkan zaman Asma, tak ada macam yang kita lalui hari ni. Susah nak naik sampai ke atas tu. Cuba
cubalah kita bayangkan, tak terbayang. Ada riwayat juga mengatakan ketika dia naik bawa makanan tu Mi, dia berada dalam keadaan hamil. Subhanallah. Dia jalan tu Mi, bawa bersama-sama dengannya binatang ternakan dia, supaya ternakan itu, kaki kambing itu nanti boleh menutupi jejak-jejak kaki dia, supaya tidak ada siapa yang mengetahui dia pergi untuk bawa makanan kepada baginda Rasulullah SAW. Luas mana pula nak masuk kepala dalam gua Thur tu Mi? Ada fakta yang mengatakan luas pintu gua Thur itu hanya 1 meter je Mi. Anak-anak kita dah tak tahu 1 meter kerana tak beli baju pakai meter, tak beli kain pakai meter. Dulu kita beli kain pakai meter, kita boleh agak ni kurang ni, tak cukup 4 meter nak buat baju ni. Ni dia ceket ni, tahu coket? Bukan coket road. Ini tak cukup ni tak sampai 4 ela ni. Anak kita dah tak tahu 1 meter ke 4 meter ke 4 ela ke. Dulu ela tukar meter, sekarang lebih tahu 1 meter kerana SOP penjarakan. Ada SOP. Besar mana, lebar mana Mi nak masuk tu? Hanya 1 meter je nak kata Mi. Tetapi kuatnya dia berusaha, kuatnya dia melaluinya demi untuk memberi manfaat, bukan sekadar kepada mak abahnya, bukan sekadar kepada abah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sebenarnya kepada keimanan kepada Allah Subhanahu taala. Jadi Umi, dikala Umi berkhidmat, dikala Umi buat sesuatu untuk manfaat, Umi mesti niatkan kerana Allah Subhanahu taala. Mi buatlah, kita buatlah banyak mana pun ya Mi, kalau SOP dia tak kena Mi. Apa SOP-nya? SOP-nya mesti niat kerana Allah. Kalau SOP-nya tak niat kerana Allah Subhanahu taala Mi, takut nanti jadi kosong. Tu yang takut. Ya. Takut Mi. Ini yang berlaku kepada Asma bin Abi Bakr, yang dilakukan itu manfaatnya sehingga boleh dibaca pada hari ini kerana adalah untuk beriman kepada Allah. So itu dan riwayat yang lain menceritakan tentang keimanan Asma bin Abi Bakr. Disebutkan dalam satu tafsir ayat Al-Quran, bila mana dinukilkan di dalam tafsir itu kisah seorang pemuda yang berjalan melalui rumahnya Asma, melalui rumahnya Abu Bakar, dan kemudiannya dia mendengar, dia mengatakan, aku melalui rumah itu untuk aku pergi ke satu tempat, sedang aku melaluinya aku mendengar Asma bin Abi Bakar membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu surah At-Tur ayat 27. Aku kembali daripada tempat yang aku pergi, melalui lagi rumah tersebut, aku masih mendengar Asma bin Abi Bakr mengulang-ulang baca ayat tersebut. Apa dia ayat surah At-Tur ayat 27 Mi? Yang mudah-mudahan menguatkan keimanan kita, dan dalam apa pun yang kita lakukan, kita pastikan, usahakan, paksi hati aku ni betul kerana Allah Subhanahu taala. Apa yang diulang-ulang baca sampai orang lalu dengar, balik pun masih dengar, maknanya bukanlah sekali, barangkali bukan 2 kali, barangkali bukan 3 kali, barangkali berkali-kali. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Itulah yang diulang-ulang sehingga kan sahabat ini mengatakan, aku nak pergi ke satu tempat melalui rumah itu dan mendengar Asma membacanya. Aku balik daripada tempat tersebut dan melalui rumah itu aku masih mendengar ia dibaca oleh Asma bin Abi Bakr. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Maknanya apa? Kami mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat iman,
Dia mengulang-ulang baca nikmat iman. Kami mendapat nikmat, Allah memberikan kepada kami nikmat. Famanallahu alaina. Nikmat apa? Nikmat iman. Wa waqana azabas samum. Dan Allah menyelamatkan kami daripada siksa api neraka. Dan sebab itu khidmat dan taat dua menjadi satu. Pada khidmat itu ada ketaatan pada Allah, dan pada ketaatan kepada Allah itu memberikan ganjaran yang besar dan nikmat yang besar. Pada manfaat ada taat, pada taat ada manfaat, pada manfaat ada taat, pada taat ada nikmat. Betul mi? Kita pun boleh selalu baca untuk ingat-ingatkan diri kita, famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Mi, yang keduanya mi, orang yang memberi manfaat ini mi tak lari daripada 5 kebaikan utama. Pertama, orang yang memberi manfaat itu mi, dia menjadi sebaik-baik insan. Apa yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang beri manfaat kepada orang. Tanya diri sendiri, checklistnya apa baik aku dapat tolong kat orang. Nak jadi sebaik-baik orang, dipuji oleh Nabi, orang bermanfaat adalah sebaik-baik orang. Masya Allah. Sebab itu mi, orang ni ada 3 jenis mi. Mi. Oh mi. Baru nak terlelap doktor ni. Dah disuruh-suruh gitu kan. Dah lama tak jumpa, gurau boleh mi? Boleh. Mi tu bukan mi goreng tau mi. Ada juga yang tanya saya, Ustazah kalau cakap mi tu apa? Mi goreng ke apa? Mi tu umi ya mi, jangan salah faham. Kadang-kadang kalau ada abah ya bah, saya panggil bah gitu. Itu bukan bah banjir ya. Ada juga yang tanya, Ustazah, doktor doktor orang Sabah ke? Bukan bah. Dia ingat saya orang Sabah, saya bah. Mi, sampai mana tadi mi? Tak tidur, best lah mi ni. Tak sempat nak lelap ke tak? 3 jenis orang mi. Kita tengok kita yang mana mi. Pertama, wujuduhu ka'adami. Ada macam tak ada mi. Ada tapi macam tak ada. Duduk sebelah pun tak rasa. Sudah. Dah siapa ke belum? Mi, kadang-kadang duduk sebelah pun tak rasa. Siapa ya yang macam tu selalunya? Lalu orang suami isteri kadang-kadang ya mi. Orang suami isteri, dia berjalan daripada KL, daripada Subang Jaya nak sampai ke Kuala Terengganu jalan. Duduk diam sebelah, tak bunyi-bunyi mi. Tak bunyi. Bunyi tak bunyi, keruh. Cakap tidak, tanya tidak, ulung makan tidak. Kalau makan dia seorang je makan mi. Berhenti R&R dia seorang ngap makan. Kesian suami sebelah mi. Sian. Ni bukan kat sini ya mi, ni negeri Pasir Berdengung mi, jangan marah. Dia turun R&R, dia beli benda, dia duduk makan, tengok handphone makan, tengok YouTube makan. Suami ni bawa lah kereta, dia nak ngambil makan tak boleh, tangan dia pegang steering. Nak koyakkan kerepek tak boleh, plastik, dia pegang steering. Yang duduk sebelah ni makan tak peduli. Lepas tu dia kopek limau. Hari tu masa raya Cina, banyak limau. Dia bawa bekal limau, kopek limau. Suami dah tertahan dah, bau limau. Aku kalau kepek aku tak kisah, tapi itu limau memang aku tak boleh. Suami pun toleh. Lama suami tenung dia, dia pun tenung suami dia. Nak bawa tengok kami. Ada perasaan punya. Ingat ada perasaan. Tahu nak ke kata dia. Lah, dah nak habis baru minta kata dia. Salah suami tak minta pula. Awak ni pun dah nak habis dengan sebiji baru awak nak katanya. La ilaha illallah. Itu pelik tu ke Mi? Ada tak macam tu tu? Negeri Pasir Berdengung lah tu. Ada macam tak ada. Anak dalam rumah contoh, mak dah buat macam-macam pergi sampai ke petang. Engkau mana pergi? Engkau ada? Mak aku dah keluar.
tak ada macam tak ada. Tak turun-turun, tak keluar-keluar, tak siapa, tak tanya. Bahaya ni. Satu ciri, wujuduhu ka'adami. Ada dia macam tak ada. Dua, wujuduhu masyakkah li ghairihi. Ada dia menyusahkan aja. Kau ni mau mengambil boreh yo. Kadang-kadang kalau dia datang berjauh, orang kalau boleh tak nak pandang. Sebab apa? Aku dah tahu dia kalau dekat ni dia nak minta belanja dah ni. Kalau pergi kantin ni dia datang ni, sekejap lagi dia makan, dia buat tak tahu je. Kita yang dah bayar, tengok orang. Hutang aku pun dia tak habis bayar lagi. Kalau dia ada ni kan semua benda tak kena. Tak jadi kerja kita ni. Asyik ngomplain aja. Banyaknya komplain. Ada dia menyusahkan. Baik-baik cepat kerja kita jadi lambat jadinya. Tak nak macam tu Mi. Nak macam tu Mi. Allah, takutnya Mi kita termasuk dalam kategori ni. Tadi ada tapi tak dirasai keberadaannya. Dua, ada tapi menyusahkan je. Tiga, ada dan menyenangkan, ada dan memberi manfaat. Wujuduhu manfa'ah li ghairi. Adanya dia itu memberi manfaat pada orang lain. Macam orang kata jadi orang pangkal, kadang-kadang rewang tak boleh start kalau dia tak datang. Kita duk nunggu awak lah, awak tak datang, kita tak berani nak kopek bawang banyak mana, kata dia. Lada kering banyak mana, kata dia. Kambing nak ni lapah macam mana, dah boleh lapah ke belum. Jadi orang pangkal. Dia datang aja settle. Dia tolong beritahu ni, dia tolong beritahu tu, mari kita buat ni, dia ajak itu, jadi ringan. Kerja jadi ringan, kerja jadi jalan, kerja jadi mudah. Riang orang, daripada sunyi sepi jadi sodok ada dia. Orang tertanya-tanya, Cik Jah tak datang. Ada Cik Jah sini? Kalau yang baik-baik tu Cik Jah sini ya. Mana Cik Jah tak sampai-sampai lagi, menunggu-nunggu datang dia. Ini ada dia memberi manfaat, ada dia menyenangkan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan ada yang menyenangkan, ya Mi. Jadi wujuduhu manfa'ah li ghairi, di yang situ. Janganlah aku ada macam tak ada, janganlah aku ada menyusahkan aja. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua Mi, orang bila dia bermanfaat, bukan sekadar dia menjadi sebaik-baik orang, dia juga akan menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Orang beri manfaat kena ajak kepada kebaikan. Adalu alal khair kafa'ili. Dua, orang yang bermanfaat adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Nanti kata Nabi, adalu alal khair, yang mengajak kepada kebaikan, kafa'ili. Oleh kerana kita ajak orang buat, kita pun dapat pahala apa yang dia buat, kerana kita menjadi orang yang mengajak Mi WhatsApp, ingatkan orang, ajak orang, mudah-mudahan orang tu buat, Mi dapat pahala. Tiga, orang yang memberi manfaat adalah orang yang membiasakan kebaikan-kebaikan Mi. Bukan ajak-ajak, tapi dia buat sampai jadi biasa. Allah bisa tekal biasa. Dah jadi disiplin diri dia. Dia pergi kerja awal pagi Mi. Kawan-kawan semua heran, awal awak datang 7.30 dah sampai. Tak boleh, saya punya bos datang pukul 7 lagi, dia kata. Adik saya dah terbiasa mesti datang pagi, malu dengan bos. Bos datang awal lagi daripada kita. Siapa bos awak? Tak ada dah, bos dah pencen. Bos dah tak ada. Tapi kebiasaan yang bos tu letak, disiplin yang bos tu letak, pekerja dibuat sampai bos dah pencen. Bos dapat tak pahala Dapat Mi. Kerana dia membiasakan kebiasaan yang baik. Dia pun tak sangka, rupanya kebiasaan dia yang punctual, kebiasaan dia yang
jaga masa, kebiasaan dia yang datang awal kerja, kebiasaan dia yang rajin ke rumah, kebiasaan dia yang selalu ringan tulang, kebiasaan yang suruh tolong orang, kebiasaan yang apa-apa dah kata-kata baik yang dia biasa keluar, suka positif, puji orang, doakan orang. Dia biasa macam tu. Ada orang ikut, ada anak dia ikut. Umi kat rumah rajin, anak ikut rajin. Umi pembersih, anak ikut pembersih. Dengan suami-suami pun ikut pembersih. Kalau tak, dia buka aja kain belekat, dia tu tinggal situ, berbulung tengah-tengah. Nanti kejap lagi masuk situ. Senang kata dia, pakai je. Umi kata tak boleh bang, ni dah gantung berapa hari dah baju awak ni bergantung bang. Abang selagi boleh gantung, abang gantung. Boleh gantung, abang gantung. Boleh pakai, abang pakai. Dah 5 hari abang pakai baju yang sama bang. Tak boleh bang, tukar. Umi ambil, letak dalam basket. Ganti yang lain. Nanti abang dia nak gantung aja hari ketiga, dia ingat ini dah hari ketiga. Dia pun jadi pembersih. Tukar, pakai yang lain. Tak boleh pakai dah berapa hari, dah 3 hari, dah berapa lo, ganti lain. Umi biasa bersih, abah ikut bersih. Abah biasa bersih, Umi ikut bersih. Umi abah biasa bersih, anak-anak ikut bersih. Pekerja majikan bersih, pekerja akan bersih. Bila orang ikut bersih, orang tu buat, Umi dapat pahala. Dahsyat orang yang bermanfaat ni. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa syai'un aw kama qala. Siapa yang membiasakan, jadi orang yang bermanfaat adalah orang yang membiasakan kebaikan. Siapa yang membiasakan kebaikan lalu diikut oleh orang lain, dia mendapat pahala sama seperti orang yang mengikut kebaikan yang dia biasakan. Min ghairi an yanqusa syai'un, underline that word, tanpa sikit pun kurang pahala yang dia dapat. Walaupun mungkin dia dah tak bekerja macam tadi, tapi itulah kebiasaan dia dulu. Orang pekerja ikut kebiasaan dia. Dia tak kerja dah, tapi dia tinggalkan disiplin. Disiplin itulah memberi markah kepada dia walau dia tak kerja. Ini baiknya bila kita bermanfaat kepada orang lain. Yang keempat, orang yang bermanfaat adalah orang yang memulakan kebaikan. Orang yang bermanfaat adalah orang yang memberi manfaat, adalah sebaik-baik insan, mengajak kepada kebaikan, membiasakan kepada kebaikan, memulakan kebaikan. Dalam riwayat, Nabi menyebut orang yang memulakan kebaikan adalah orang yang berjaya. Memulakan kebaikan itu dengan istilah mafatihul khair, kunci kebaikan. Tuba liman ja'alallah mafatihal khair fi yadihi. Saya sambil mata tengok situlah. Tuba liman ja'alallah mafatihal khair fi yadihi. Berjayalah orang yang menjadi kunci kebaikan di tangannya. Mi, kita ada rumah besar ni, orang nak masuk ni, nak masuk cepatlah mak, dah sakit perut dah ni. Tak boleh masuk pasal kunci dalam handbag mak tak keluar-keluar lagi. Orang nak tunggu nak naik kereta ni, dah duduk dalam kereta dah ni, mana dah jalan-jalan ni. Pasal apa tak boleh jalan? Pasal kunci tak ada. See the importance of key. Kepentingan kunci ni. Mi, kita ada kunci kereta, kunci rumah, macam kunci ada Mi. Kunci peti besi Umi kat rumah lagi tu. Mi, tak nak cerita kunci-kunci tu ya Mi ya. Yang penting adalah tanya diri kita sendiri. Aku kunci rumah ada, kunci gate ada, kunci kereta ada, kunci office ada. Aku jadi tak kunci kebaikan. Dengan kunci-kunci yang banyak ini, jadilah kunci itu membawa kepada kebaikan. Maknanya orang yang memulakan kebaikan. Orang yang bermanfaat adalah orang yang memulakan kebaikan. Pendek kata, kalau dia tak mulakan macam orang pangkal tadi tu, tak
berlaku kebaikan itu. Berlomba-lombalah kita menjadi orang yang memulakan kebaikan. Masa tak mengizinkan. Yang kelima, very fast saja ya ya. Ingatan untuk diri saya dan kita semua. Orang yang bermanfaat dalam masa yang sama, dia juga taat apabila dia buat tanpa lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, orang yang bermanfaat akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib dia mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis kursi menyebut 5. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal lilmutahabbina fiyya wal mutadawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya. Wajib seseorang itu mendapat kasih sayang daripada Allah SWT, iaitu apabila dia bermanfaat dengan maksud dia saling mengasihi. Dalam kita berkhidmat, dalam kita berpersatuan, dalam kita mengulur bantuan, dalam kita melakukan kebaikan, wujudkan sifat saling mengasihi. Orang yang saling mengasihi, mutahabbina kerana Allah, mutahabbina fillah, kerana Allah Subhanahu Taala, dia akan wajib mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Yang keduanya, 4 yang wajib mendapat kasih sayang Allah, yang kita jadikan sebagai garis panduan kita untuk bermanfaat dan taat. Yang keduanya ialah mutajallisina fiyya, yang saling duduk kerana Allah Subhanahu Taala. Kita duduk kerana Allah, belajar, nak tambah ingatan kita, nak refresh lagi apa yang kita tahu, nak muhasabah diri kita, duduk sama-sama nak fikirkan apa perancangan LPKI kita. Semuanya mudah-mudahan adalah untuk kebajikan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Saling duduk kerana aku, wajib dapat kasih sayang aku, saling sayang kerana aku. Yang ketiga, saling menziarahi kerana aku. Banyak aktiviti-aktiviti khidmat LPKI ini yang berkait dengan kita ziarah menziarahi orang susah, rakyat, anak yatim, orang tua, orang kematian, macam-macam. Indahnya apa yang dilakukan oleh perempuan, hidup bermasyarakat dengan berkhidmat, memberi manfaat melalui ziarah menziarahi. Orang yang saling ziarah menziarahi akan wajib mendapat kasih sayang daripada Allah SWT. Dan yang akhir sekali adalah orang yang saling hulur menghulur antara satu sama lain. Tak makan seorang, kaya tak kaya sendiri, senang tak senang sendirian, tapi ingat bersama-samanya ada mereka yang memerlukan. Jadi bila ada 4 ni, selain daripada tadi Umi jadi orang yang ajak orang buat pahala, tadi Umi jadi orang yang buka kunci kebaikan, tadi Umi jadi orang yang membiasakan. Akhir sekali dengan 4 perkara ni, mudah-mudahan Umi menjadi orang yang bermanfaat sekaligus untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kaki yang kita pegang di awal tadi nanti akan menjadi hujah. Tangan kita ini akan menjadi hujah kepada kita di hari akhirat kelak, sehingga kan sebagai penutup dalam satu riwayat, apabila seseorang itu telah meninggal, menghembuskan nafas yang terakhir, orang menghantar dia ke kuburan. Dalam menghantar dia ke kuburan, ada sahabat yang menyebutkan kebaikan-kebaikannya di dunia, sifat-sifat baik yang ada padanya. Lalu Nabi SAW yang ada di sisi menyebutkan satu patah dengan 3 kali, iaitulah wajib, 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 wajabat, wajabat, wajabat. Begitu juga dalam keadaan yang lain, bila ada orang meninggal dan dihantar dia ke kuburan. Bila hantar dia ke kubur, ada orang yang menceritakan tentang perihal buruk seseorang itu. Dia dulu masih hidup, kau tak tahu ke? Orang kita kalau bercerita, gitu kan. Macam-macam, itu gini-gini, tak bagus. Hal-hal yang tidak baik. Lalu Nabi SAW juga menyebut yang sama, wajabat, wajabat, wajabat. Ditanya oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab,
Tadi kan sebut Saidina Umar yang mewakafkan tanahnya di Khaybar kerana nak menyumbang kepada iman, kepada agama. Saidina Umar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau maksudkan dengan wajib yang diulang 3 kali itu? Kata baginda Rasul sallallahu, wajiblah bagi orang yang baik dan disebut baik di atas muka bumi ini mendapat balasan baik dari Allah Subhanahu taala. Begitulah sebaliknya. Benarlah apa yang disebut di dalam hadis riwayat yang lain yang mengatakan apabila perginya seseorang itu 3 menghantarnya ke kuburan, tapi 2 balik, tinggal 1. Apa 3 yang hantar? Hartanya, ahli keluarganya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, dan amalannya akan mengiringi dia. Tapi 2 balik. Wa yabqa wahid, 1 je yang tinggal. Apa yang tinggal mi? Anak balik mi, harta ada, harta pun balik mi, tak bawa masuk dalam kubur mi. Tinggal apa? Amalannya. Mudah-mudahan ya mi, berkat hati yang putih, jiwa yang bersih, mudah-mudahan amalan Umi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan amal Umi seperti janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 124 sebagai penutup. May ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan faulaika yadkhulunal jannah faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna naqira. Sesiapa yang melakukan amal soleh, man amila salihan min dzakarin aw unsa, lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah SWT, janji Allah itu pasti dan tidak dimungkiri. Ulaika yadkhulunal jannah, orang-orang ini akan masuk dalam syurga, wala yuzlamuna naqira, sikit pun tidak akan disia-siakan, sedikit pun tidak akan dizalimi. Naqira, sedikit pun. Sedikit itu bagaimana? Dalam tafsir mengatakan naqira itu adalah biji dalam biji kurma mi. Fatila, serat dalam biji kurma, nak kata sikit pun. Sebegitu. Tidak akan dizalimi. Kenapa? Kerana 2, beramal saleh, beriman. Dia beramal saleh dan dia beriman. Jadi mudah-mudahan berkat usaha Umi menjadi inspirasi bagi saya. Berkat kebaikan-kebaikan Umi menjadi semangat dan contoh kepada anak-anak muda yang lain. Teruskan, selamat berpersatuan, mudah-mudahan dikurniakan dengan kesihatan. Barang ada salah silap dari saya dalam menyampaikan, saya minta ampun, minta maaf ya Mi. Duk ngusik-ngusik Umi ya Mi. Minta maaf banyak apa-apa yang tak sedap dipandang, tak selesa didengar, apa-apa yang terkasar bahasa. Minta ampun, minta maaf yang baik dari Allah, yang kurang adalah kelemahan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.